Testing 1 2 3. Oh, okay. Alright. Okay. Baik. Testing.
1 minit lagi insyaAllah saya akan mulakan program Alunan Bayati insyaAllah. Nampaknya semua ada yang dah masuk. Sana. Jangan. Keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah saya akan mulakan program ini. Nampaknya semua dah start masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan majlis ini, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan sekalian umat Islam muslimin muslimat al-hazinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam yang semua yang type yang ada dalam Facebook Live Masjid Jami'. InsyaAllah sebelum saya mulakan majlis ini ataupun pelajaran ini, marilah sama-sama seperti biasa kita berzikir dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta semua ramai-ramai boleh ikut yang biasalah, yang biasa kita zikir dan juga selawat, yang mana semua, saya percaya anda semua di luar sana dapat mengikuti sama-sama insya-Allah. Okey. Pertama sekali marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sama-sama ikut apa yang saya zikir insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a
نسوها وتب علينا توبة نصوها أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ramai-ramai. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Baiklah, seterusnya marilah sama-sama kita zikir Hasbi Rabbi, yang mana saya percaya anda di luar sana, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua dah hafal lagu ni dan dah hafal lirik ni. InsyaAllah sama-sama kita nyanyi, sama-sama kita puji Allah, sama-sama kita berselawat atas Nabi insyaAllah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua ikut. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi. Hasbi Rabbi Jalla
Sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia, orang-orang luar-luar negara yang kenal saya maupun yang tak kenal saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini nampaknya hari hujan berterusan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hujan yang berterusan ini rezeki yang melimpah ruah dan juga mudah-mudahan Allah turunkan rezeki dan rahmat dan juga diangkatkan segala wabak-wabak penyakit-penyakit yang melanda seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita yang berada di Singapura maupun di Malaysia, di Indonesia dan teman-teman kita di luar negara yang lain, mudah-mudahan dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya, dan khususnya kepada semua yang mengikuti program ini. Alhamdulillah, nampaknya semua dah masuk, dah like, semua dah tulis, dah ada yang type. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segala hajat kita dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan iman dan kekuatan Islam dan tambahkan kita rajin beribadah kepada Allah. Walaupun kita dalam diuji oleh Allah, walaupun kita dalam kesusahan, walaupun kita dalam kesempitan, inilah masanya untuk kita nak berdoa kepada Allah. Dalam hari yang hujan ni, hujan adalah yang terbaik. Allah SWT kabulkan. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa kita dengan berkat Al-Quran, dengan berkat pagi ini anda masuk dalam grup FB Live ini yang diberikan kesempatan untuk kita sama-sama menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, kurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang mana kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dalam program Alunan Bayati ya, yang insya-Allah yang saya akan teruskan nanti. Pelajaran surah Qasas ayat 5 hingga 9. Seperti mana minggu lalu kita telah pun membahaskan tentang apa itu taranum dan apa kepentingan itu taranum, dan saya rasa ramai di luar sana belum faham lagi. Banyak yang tidak mengerti taranum tu adalah yang untuk menggunakan ataupun untuk bacaan harian kita. Yang ada yang tahu cuma taranum ini adalah untuk khusus-khusus pada orang-orang yang nak pergi masuk tilawah, yang nak masuk pertandingan nasional dan juga antarabangsa dan sebagainya. Tapi itu semua adalah sebenarnya tak ramai yang terangkan benda ni. Jadi seperti mana saya di sini di depan anda bukan untuk nak mengajar, tetapi saya ingin berkongsi, bermuzakarah, kita berdiskusi tentang ilmu taranum ini. Mudah-mudahan lebih luas lagi bila kita buka minda kita supaya kita boleh dapat sampaikan kepada masyarakat di luar sana, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi inilah yang saya berkongsi kepada anda, dan saya diberikan kesempatan oleh Masjid Jami ini untuk memberi peluang untuk menyampaikan, untuk menyebarkan. Saya percaya anda di luar sana semua nak dapat kebahagiaan. Betul tak? Kebahagiaan. Semua mencari kebahagiaan, semua mencari ketenangan, semua mencari kesejahteraan dan sebagainya, keharmonian.
Dan malangnya kita tidak berpandu ataupun mengambil sesuatu perkara yang mana kita tahu benda tu bagus, kita tahu benda tu baik, tapi malangnya kita, sayangnya kita tidak ambil berat tentang tu benda. Agak-agak apa ya? Apa yang saya cuba nak sampaikan? Apa perkara ataupun apa benda yang kita tak ambil berat, sedangkan itu perkara yang membuat kita menjadi seorang individu yang bahagia, yang tenang, yang sedangkan itu yang dijanji oleh Allah SWT. Kalau saya tanya anda semua di luar sana, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang ada di luar sana, kalau kita tanya Al-Quran tu bagus, Al-Quran tu baik, Al-Quran tu adalah mukjizat, yes, semua cakap Masya Allah, yes, betul, Al-Quran tu memang baik Ustaz, Al-Quran tu memang mukjizat yang paling terbesar, Al-Quran itu adalah miracle, Al-Quran tu dan berbagai-bagai lah, insya-Allah, Masya Allah, jawapan yang banyak sekali. Dan ini bukan saya nak cakap pasal hal orang, tapi nak cakap pasal hal diri saya sendiri, yang mana satu ketika dahulu pernah saya belajar Al-Quran, pernah saya mengaji Al-Quran, belajar taranum Al-Quran, berbagai-bagai guru, dan Alhamdulillah hujung sekali, last sekali saya belajar Al-Quran, yang saya tertarik, amat tertarik sekali bacaan-bacaan yang di Mesir. Masya Allah, kori-kori di Mesir, bacaan dia sangat luar biasa. Lepas tu saya pulang ke Singapura setelah saya habis belajar, dan saya balik ke Singapura, tanah air. Saya lihat, saya duduk, saya renungkan situasi ataupun environment ataupun keadaan di Singapura. Ramai yang tidak mengerti tentang ilmu taranum ni. Tak ramai yang minat dalam bidang taranum ini. Jadi di sini tugas saya adalah cuba untuk menambahkan minat orang mempelajari Al-Quran taranum. Ramai yang belajar Al-Quran, memang tak dinafikan belajar Al-Quran, belajar tahfiz, belajar hafal Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tetapi bidang taranum ni mereka anggap ini benda susah, ini benda rumit. Jadi dengan ini, apa yang saya cuba nak sampaikan ialah, cuba anda ambil ini sebagai satu pelajaran yang mana dia adalah satu kesenian, kesenian yang mana adalah daripada naluri hati kita. Kita baca ini adalah dengan penuh perasaan. Selama ini kita baca Quran, kita tahu Al-Quran tu baik, Al-Quran tu bagus, seperti mana saya katakan, Al-Quran tu baik. Tapi adakah kita amalkan? Adakah kita pegang? Adakah kita yakin? Adakah kita ambil ia sebagai tempat untuk kita mendapatkan ketenangan? Masya Allah. Nah, ini yang soalan dia. Ini yang saya tanya diri saya. Dulu aku baca Quran. Yes, aku baca Quran. Tapi bila mana aku baca Quran, pada ketika itu aku baca Al-Quran adalah untuk sekadar membaca saja. Untuk mungkin membaca dalam surah pada hari Khamis malam Jumaat, ataupun tahlil arwah, ataupun seketika-ketika lah. Jadi ini bukan untuk jadikan amalan harian kita. Apa yang saya nak kongsi kepada anda yang sangat menarik adalah, bila mana kita belajar taranum Al-Quran ini, kita boleh bawa dekat luar daripada solat, luar daripada mana-mana tempat pun kita nak mengaji, kita nak duduk, especially bila mana kita dalam keadaan tak tenang, tak tentram, rasa rungsing kepala otak kita. Kadang-kadang kita, maklumlah dekat kerja ni ada bagai-bagai masalah. Jadi kita boleh jadikan satu amalan.
yang mana bila mana kita baca dengan berlagu ni, kadang-kadang contohlah, kalau kita dengar lagu sentimental, lagu Melayu, lagu English, nak lagi lagu Hindustan, mesti ibu-ibu suka kan, ibu-ibu yang atau abang-abang, kakak-kakak kan, mesti ada sentuhan-sentuhan yang walaupun kita tak faham makna dia, walaupun kita tahu lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hollywood, macam-macam Hollywood lah kan, macam-macam wood. So Bollywood lah, lagu Hindustan lah, membuat kita rasa tenang dan tersentuh. Macam mana pula kita baca, kita dengar lagu Hindustan, lagu sentimental Melayu, kita boleh tersentuh, boleh sedih, boleh menusuk kalbu, orang cakap full lah mak. Macam dia punya word macam boleh masuk, tersentuh, boleh nangis kadang-kadang. So kenapa bila baca Al-Quran tu kita tak dapat sentuhan tu? Kenapa? Pernah satu ketika saya ditegur oleh almarhum guru saya. Dia kata, kau ni baca Quran ada bawa perasaan apa yang kau ni? Macam mana kau ada perasaan tak kau baca Quran? Kau bawa dalam solat baca Al-Fatihah, macam perasaan kau macam mana? Saya macam kurang faham apa dia buat, macam perasaan. Selama ni kau baca dalam solat ke, baca Quran ke, seperti macam papan yang mati. Contoh yang macam kira tak hidup. Kira macam papan yang tegak aja, macam tak ada perasaan, orang tak ada perasaan. Kira kalau papan tu dia tegak aja kan. Macam gitu. So kita cuba baca kalau boleh dalam solat kita. Cuba hadirkan dalam perasaan hati kita dengan menyentuhkan perasaan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya kita belajar Tarannum Al-Quran ini untuk melembutkan jiwa kita, rasa tenang. Itu pasal bila mana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, astaghfirullahaladzim, saya lupa baik dia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Masya-Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahasa saya surah Ar-Ra'd yang terakhir. Mana dia apabila kita berzikir kepada Allah, hati kita bertambah tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bila mana kita berzikir kepada Allah, zikir ni bukan maknanya kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 30 kali macam mana kita baca selepas solat. Dan juga mana berzikir ni adalah membaca Al-Quran pun adalah zikrullah. Zikrullah yang paling terbaik adalah membaca Al-Quran. Anda di luar sana jangan tengok buku-buku yang ada kat sini ni. Bukan saya nak mengajar ataupun apa. Sekadar ini adalah reference yang ada daripada kitab Maulana Zakaria tentang fadilat amal, fadilat Al-Quran dan sebagainya. Jadi saya di sini untuk berkongsi kepada anda di luar sana, semoga dengan kita persiapkan sedia untuk belajar Tarannum ini, jangan kita rasa beban, jangan kita rasa susah. Kita kena rasa benda ni, kalau kita dengar Hindustan, kita dengar lagu yang lain-lain, kita boleh tersentuh. Kenapa kita tak nak baca Al-Quran, kita dapat tersentuh, hati kita dekat dengan Allah. Ini Al-Quran adalah salah satu tangga untuk kita nak mencapai dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya anda di luar sana semua nak mendapatkan ketenangan. Dan saya rasa kita membaca Al-Quran ini, kadang-kadang kita punya niat yang sangat important. Kadang-kadang niat kita lari. Bila mana tujuan kita membaca Al-Quran ini adalah untuk mencuci hati kita. Alat yang paling terbaik adalah
untuk kita nak cuci hati kita dua perkara. Apa dia? Mari sama-sama kita dengar daripada Rasulullah SAW bersabda, hati dapat berkarat seperti besi seperti besi. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana untuk kita nak kilatkan, macam mana kita nak mengilapkannya kembali? Rasulullah pun menjawab, sering-seringlah kita membaca Al-Quran dan ingat mati. Jadi Al-Quran ni untuk kita nak bersihkan jiwa kita. Kita nak cuci hati kita, kita nak bersihkan hati kita. Batulah itu pasal Al-Quran itu adalah tempat untuk kita nak tenangkan jiwa kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apalah gunanya kalau kita belajar Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu kalam-kalam yang baik, kata-kata Allah yang baik, tetapi hati kita ada sifat-sifat yang negatif, hati kita ada yang tidak puas hati dengan seseorang, ataupun ada tanamkan sifat-sifat yang tak baik dalam diri. Jadi kita nak membaca Al-Quran ini, hendaklah kita bersihkan jiwa kita. Itu yang paling utama sekali yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Sebab Al-Quran ini sendiri adalah mulia. Sedangkan Rasulullah SAW Allah turunkan pada beliau melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW dengan membaca sebutung ayat, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya Al-Quran ataupun wahyu Allah yang pertama sekali, sebahagian ulama mengatakan itu yang pertama, ada ulama mengatakan dia bukan ayat yang pertama. Tapi apapun, pertama sekali Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan turunnya ayat ini Rasulullah dia sebenarnya itu menjadi nabi. Setelah turunnya ayat itu, dia menjadi kekasih Allah, Rasulullah SAW. Nampak tak? Jadi kat sini apa yang saya nak sampaikan ialah, kita ni kalau kita pegang Al-Quran, kalau kita baca Quran, kita nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, ialah untuk sama-sama, marilah saya mengajak anda di luar sana, ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik, walaupun tak pandai baca Quran, walaupun merangkak baca Quran, kita nak jadi mulia di sisi Allah, kita pegang Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Sedangkan apa yang saya telah sampaikan minggu lalu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maknanya sebaik-baik umatku adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik umatku belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita nak jadi umat yang terbaik, umat yang mulia di sisi Allah, umat mulia di sisi Rasulullah SAW, kita membaca Al-Quran. Baiklah, saya nak tanya satu soalan yang paling penting sekali. Ramai orang di luar sana, maaf bukan saya nak provoke ataupun saya nak salahkan orang-orang ni, cuma saya nak membetulkan keadaan ataupun membetulkan cara yang mana kadang-kadang kita ni terlalai, kita termasuk diri saya, lupa, lalai dan leka. Dan pertama sekali, kalau kita nak belajar ilmu yang terbaik, apakah ilmu yang terbaik itu? Kalau anda di luar sana, boleh komen kat situ, ilmu yang terbaik, apakah ilmu yang terbaik? Kalau kita rasa ilmu tasawuf tu baik, memang baik. Ilmu tauhid baik, memang baik. Ilmu fikih, ilmu sirah, ilmu semua ilmu-ilmu yang baik, yang ilmu falak, ilmu apa saja, apa segala ilmu, itu semua datang daripada Allah. Tapi kita jangan lupa yang pertama sekali, ilmu yang paling terbaik dengan seluruh yang lebih yang terbaik lagi adalah ilmu Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tengok, kita imbas kembali sejarah Rasulullah SAW, sebelum datangnya
ilmu fikih, sebelum datangnya hukum-hukum ahkam, sebelum datangnya perintah untuk solat fardu ain, pertama sekali Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, betul tak? Al-Quran itu Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW sebarkan kepada semua umat-umat pada ketika itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya nak tanya satu soalan kepada anda yang di luar sana, adakah ilmu Al-Quran ni wajib ataupun sunnah ataupun dia mubah? Mari sama-sama kita fikirkan. Kalau wajib, kalau kita letakkan dia ialah wajib, kita maknanya setiap Al-Quran tu wajiblah kita nak kena baca. Kalau tidak, dosa. Quran ni kalau kita tak boleh baca agak-agak. Jadi inilah yang saya nak sampaikan. Ramai orang di luar sana belajar ilmu-ilmu yang lain. Apa yang saya nak sarankan, yang paling penting saya dekat sini ialah kita belajar Al-Quran dahulu sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu Al-Quran ini melengkapi seluruhnya, melengkapi segala apa yang Islam dan rukun iman Islam dan ihsan. Dan juga kalau awak tengok, Al-Quran tu adalah ibu segalanya. Ibu. Jadi apabila kita belajar Islam, apabila kita belajar fikih, apabila kita belajar apa saja, tasawuf, semuanya ada dalam Al-Quran. Apa gunanya? Bagaimana caranya kalau kita belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid lah, ilmu sirah, ilmu fikih, tapi kita tak boleh baca Quran? Ini yang saya nak pesan diri saya dan juga kepada anda di luar sana, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Kalau adik-adik yang nak belajar, belajarlah Al-Quran dahulu. Permulaan sekali, belajarlah Al-Quran. Carilah guru-guru yang bertauliah di luar sana. Banyak guru-guru yang bertauliah, Masya Allah. Kita ada IRS dan sebagainya, guru-guru yang bertauliah. Cari, belajar. Belajar macam mana, cubakan khatamkan Al-Quran dahulu. Lepas itu, barulah kita mendalami ilmu, apa kandungan dia, apa isi kandungan Al-Quran. Kita khatam, kita baca dengan lancar dahulu, kita baca. Jadi itu yang paling penting, itulah ilmu yang paling terbaik sekali yang Allah pasti suka hamba-hamba dia. Kalau kita nak tahu macam mana kita sayang Allah, apakah kita rasa kita sayang Allah ataupun kita sayang Rasulullah? Ramai di luar sana katakan, bila mana kita sayang Rasulullah, kita berselawat atas Nabi. Kita berselawat atas Nabi, kita pergi majlis zikrullah, kita pergi majlis maulid Nabi, kita pergi majlis maulid Rasul. Kalau kita sayang Allah, kita pergi rumah Allah, kita suka apa yang Allah suka, kita suka pergi masjid, kita suka tolong orang. Saya bawa satu hadis yang mana berkenaan dengan tentang apabila kita suka sayang Allah. Nanti saya bahaskan tentang apabila kita rasa kita sayang Allah. Di sini dalam kitab Maulana Zakaria mengatakan, di sini Allah SWT dalam ni menegaskan dan menceritakan ataupun membahaskan, sekiranya seorang itu memperolehi ilmu Al-Quran, menganggap orang yang diberikan suatu nikmat yang lain itu lebih baik daripadanya, maka dia telah menghina nikmat Allah yang telah dikurniakan ke atasnya. Ini adalah jelas apabila perkataan Allah adalah yang terbaik antara segala perkataan, maka pastilah belajar dan mengajarkannya. Perkataan Allah itu adalah lebih baik daripada segala sesuatu yang lain.
Seperti mana ada lagi hadis mengatakan, kalau kita sayang Allah, kalau kita rasa hati kita nak dekat dengan Allah, kita nak sayang Allah, kita nak sayang Rasulullah, kita sayanglah Al-Quran, kita bacalah Al-Quran, kita peganglah Al-Quran. Bermakna apabila kita, dalam kesempatan lain Ibnu Mas'ud ni dalil dia yang mengatakan kalau kita sayang Allah, kita sayang Rasulullah. Makanya kita tengok Ibnu Mas'ud mengatakan, janganlah seseorang bertanya tentang dirinya selain kepada Al-Quran. Jika ia mencintai dan mengagumi Al-Quran itu, dan ia mencintai Allah dan Rasul, sebaliknya, makanya jika ia mencintai dan mengagumi Allah, ia mencintai Allah dan Rasul. Sebaliknya, jika ia membenci Al-Quran dan membenci Allah, bermakna ia membenci Allah dan Rasulnya. Maksudnya, bila mana kita sayang Allah, kita sayang Al-Quran, bermakna kita sayang Allah dan Rasul. Bila mana kalau kita benci Al-Quran, kita bencilah Allah dan Rasul. Itulah maksud daripada Ibnu Mas'ud. Jadi, marilah saya mengajar anda di luar sana, jom kita bermula tanamkan azam baru yang bagi siapa yang mengikuti program ini, marilah sama-sama kita letakkan Al-Quran itu utama. Kita letakkan Al-Quran itu dalam diri kita supaya kita sayang Al-Quran. Kita kagum dengan Al-Quran, iaitu kalam Allah. Dan juga kita belajar Al-Quran. Kita belajar, jangan malu, jangan segan. Kita cari guru-guru di luar sana. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan yang mana yang nak belajar Al-Quran, yang mana tanda kita sayang Allah, tanda kita sayang Rasulullah, kita sayang Al-Quran. Kenapa Rasulullah? Kenapa Allah? Allah tahulah, kalau kita sayang Allah, kita pasal Allah karang Al-Quran itu. Allah karang kalam dia. Itulah, kalau kita tak suka kalam Allah, macam mana kita nak suka Allah? Macam mana kita nak sayang Allah? It's a logic. Dan ini adalah fact. Kalau kita tak sayang Allah, macam mana kalau kita nak sayang Allah, kita sayang Al-Quran. Kenapa Rasulullah? Kerana Rasulullah lah membawa Al-Quran sampailah sekarang, dah beribu-ribu abad, 1400 abad, 1400 tahun yang lalu, hinggalah sekarang Al-Quran tu masih dibaca. Masya Allah. Tengok kagumnya kita dan miracle-nya sampai hingga hari ini Al-Quran itu. Turunnya daripada siapa? Turunnya Allah itu kepada Jibril dan kepada Rasulullah yang pertama, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itulah pertama Rasulullah menerima wahyu, dan dia sebarkan dan dia syiar kepada semua penduduk-penduduk iaitu penduduk orang-orang yang di Mekah dan juga orang-orang jahiliyah, hinggakan mereka berpegang Al-Quran, hinggakan mereka belajar Al-Quran, hinggakan mereka berjaya, sukses. Mereka berjaya dunia akhirat. Jadi kat sini apa yang saya nak sampaikan ialah salah satunya tadi kebahagiaan. Kalau kita tahu, kalau kita nak bahagia, kita baca Al-Quran. Kalau kita nak tenang, kita baca Al-Quran. Dan kedua, kita nak sukses dunia akhirat, kejayaan, nak berjaya dunia akhirat, apa saja kita mulakan dengan Al-Quran. Saya pernah mendengar salah satu pensyarah daripada negeri Arab. Beliau mengatakan 3 perkara ni. Pertama sekali, ini cuba take note. Saya pun kita sama-sama take note. Pertama dia suruh apa? Baca Quran. Bangun pagi, sebelum nak pergi kerja, amalkan 3 perkara. Hari ini saya nak share kepada anda 3 perkara. Yang pertama sekali, bila mana kalau kita ni 3 perkara ini membuat diri kita, kehidupan kita semua insya-Allah aman, insya-Allah semua dijaga oleh Allah,
semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang pertama sekali, bangun pagi kita baca Quran, kita dengar Al-Quran. Kedua, kita bukalah satu hadis. Contoh satu hadis yang mana yang saya baca hadis ni hadis yang tentang Maulana Zakaria tentang fadilat Al-Quran. Apa saja hadis? Kalau boleh kita baca hadis 40. Satu hari satu. Yang pertama sekali, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa, bla 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 sampai habis. Satu je. Buka satu, kita buka Al-Quran satu page ataupun setengah page ataupun satu ayat. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini yang simple lah. Kalau macam contoh ayat-ayat yang surah Al-Baqarah, kita baca satu page. Sebelum kita keluar pergi kerja, tak sempat kita ambil cuma, kalau saya rasa kalau kita amalkan ni 5 minit aja. Tak sampai pun 10 minit. Kita baca Quran sekejap. Kedua hadis. Ketiga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala 100 kali. InsyaAllah. Bila mana ni 3 kita lakukan, Allah Subhanahu Taala pelihara kita dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita. Ni take notes. Apa yang saya share kepada anda ni juga saya ingatkan diri saya juga. Yang pertama sekali, saya ulang sekali lagi, Al-Quran. Baca Al-Quran, satu potong ayat pun jadilah. Kedua, kita baca hadis. Ketiga, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang saya nak berkongsi kepada anda pada hari ini. InsyaAllah sebelum saya teruskan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, saya sudah pun berkongsi kepada anda kepentingan yang hari ini kita ingat. Ramai orang di luar sana nak kebahagiaan, nak mencari kebahagiaan, nak mencari ketenangan, tapi mereka terlupa Al-Quran ni adalah satu guidance, yang satu alat yang boleh menenangkan fikiran mereka, kehidupan mereka. Kadang-kadang kita lalui dalam kehidupan dengan kesusahan, dengan keperitan, dengan tumahan-tumahan orang-orang di luar sana. Dan tempat kerja kita ada yang sampai caci maki dan sebagainya, maki hamun dan sebagainya, kena marah dan sebagainya. Kita balik pada Al-Quran. Kita balik, kita duduk sekejap, kita duduk satu corner, kita bacalah apa yang kita rasa kita hafal, apa yang kita rasa kita yang kita boleh baca untuk menyenangkan diri kita, yang kita hafal, yang kita rasa sedap mendengar Al-Quran. Walaupun kita mendengar Al-Quran pun tak apa. Kita dengar Minsyari baca ke, kita dengar Ghamidi baca ke, kita dengar Sudais baca ke, sekadar untuk menyenangkan fikiran kita. Dengan niat kita dalam kesusahan, dalam keperitan, kedukaan, kita niat, ya Allah, aku nak dengar ni, aku nak baca Al-Quran. Walau yang tak boleh baca, tak apa. Kita peluk, pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran, ya Allah, bila aku ketenangan, bila aku tunjuk jalan untuk aku nak keluar. Makanya tadi saya katakan, kita baca Al-Quran, hadis dan juga istighfar kepada Allah 100 kali. Ini 3 je perkara yang senang untuk kita sama-sama amalkan setiap hari. Mungkin anda di luar sana, yang ibu-ibu, bapa-bapa yang kerja, kakak-kakak, adik-adik di luar yang sekolah, yang siapa-siapa yang ada di rumah yang tak bekerja, boleh amalkan. Senang. Kalau tak boleh baca, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya percaya semua orang hafal ayat tu, betul? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu kita baca. Lepas tu janganlah qul huwallahu ahad aja. Janganlah qul a'udzu birabbil falaq aja, An-Nas saja. Nanti belajar, pelan-pelan belajar, cari guru. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan dan kebahagiaan dan dapat kejayaan dunia akhirat. Dan baiklah, saya nak mulakan bacaan ayat suci Al-Quran. Marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati. Dan boleh anda buka Al-Quran sekarang di depan mata anda ataupun di depan kaca handphone anda, surah Qasas ayat 5 dan hingga ke 9. Tapi insya-Allah saya akan baca ayat 5 sahaja. Pembukaan hari tu saya telah pun membaca 2 ayat, kalau tak, maaf, 1 ayat aja. Satu ayat tak habis. Tapi insya-Allah hari ini
Saya cuba sambung lagi satu rengkap lagi, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita niat dalam diri kita nak tenangkan jiwa kita, nak rasa senang, senangkan hati apabila kita mendengar Al-Quran. Kita nak tenangkan jiwa kita apabila kita membaca Al-Quran, nak cuci hati kita apabila kita membaca Al-Quran. Baiklah, sudah semua dah bersedia? Semua dah bersedia belum? Tak ada komen pun. Senyap. Adakah semua dah bersedia di luar sana? Dah ada Quran di depan anda? Jom, marilah sama-sama kita baca ta'awuz dan basmalah. Seperti mana saya katakan, bila mana kita baca Al-Quran, bila mana kita baca Al-Quran dengan berlagu ni, kita perlu dengan penuh penghayatan. Jangan kalang kabut. Jangan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Slow and steady. Bila mana kita baca taranum Al-Quran ni, kita hendaklah dengan, kerana apa? Dalam Al-Quran mengatakan warattiril Qur'ana tartila. Maksudnya apabila kita bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Yang mana perlahan-lahan ni dengan sebutan yang jelas. Baiklah, marilah sama-sama kita buka surah Al-Qasas ayat 5. Mudah-mudahan kita baca ni lebih kurang 10 minit, insya-Allah. Saya minta sama-sama dengar dan menghayati. Saya akan ulang berkali-kali. Mudah-mudahan kita tengok mana lenggok-lenggok dia, mana irama dia. Baiklah. Dah ada niat, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pause tu antara Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pause dia cuma 1, 2, 3. Jangan kabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Tarik nafas dalam-dalam sekali, baru baca. Okey? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Nampak? Lembut aja. Lenggok dia ada wa nuridu an namun, kita tengok kat gunnah dia. Ni dah masuk bab tajwid sikit je. Saya tak nak touch tajwid, tapi saya nak touch, jadi awak tahu kat mana dengung dia, kita boleh lagukan dia, boleh lenggokkan dia, sebagainya. Okey. Boleh ulang sekali lagi? Kita baca ta'awuz, basmalah, lepas tu kita sambung dengan tadi ayat wa nuridu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas.
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. Nampak semua macam kira sampai tak cukup nafas kan? Tak apa, tak cukup nafas ke, terputus nafas ke, kita belajar, tak salah. Guru saya kata kalau kita curi nafas ke, kita tak sampai nafas ke, tak cukup habis nafas ke, tak salah, tak dosa. Pasal kita ni orang ajam. Kita orang ajam, kita dimaafkan. Jadi kalau ada yang kata, Ustaz ni curi nafas dosa ni. Curi nafas tak boleh. Tak ada dalil mengatakan curi nafas ke apa ke dosa, tak ada. Kita belajar, kita nak dapatkan itu lagu. Jadi kita sekarang ni dalam pelajaran. Dalam belajar ke, dalam kita membaca Al-Quran ke, tidak ada dosa. Kita nak baca kalam Allah ni, kalam Allah, Allah suka, mana ada dosa. Jadi ada orang banyak yang di luar sana confused, ada orang di luar sana banyak rasa takut nak baca. Ustaz ni kalau saya baca ni tak sampai nafas ni macam mana ni? Alamak, kita tak boleh baca lah. Takutlah, malulah dan sebagainya. Banyak kasih alasan-alasan yang tak munasabah. Sedangkan Allah tu sendiri Rahmanir Rahim. Dia suka hamba Allah tu membaca Al-Quran. Jadi kita jangan ada sikap sangka buruk dalam diri kita. Jangan kita ada sikap tak baik, sangka buruk dengan Allah SWT. Kita fikir ni kalam Allah. Aku nak belajar Al-Quran, aku nak baca ni, walaupun aku tak faham, walaupun aku tak mahir, aku cuba baca. Yang selebihnya Allah SWT yang judge, Allah SWT yang beri pahala ke, Allah SWT yang nak mengadilinya. Yang pasti Allah tengok apa yang kita lihat, apa yang niat kita nak permulaan nak belajar ni pasal apa. Jadi kita jangan takut, kita jangan risau kalau ada orang kata tak sampai ni dosa ni, tak cukup nafas ni. Jangan. Kita fikir, kita bersangka baik dengan Allah, terus kita baca seperti mana saya ajar awak tadi. Tarik nafas, kalau tak putus-putus pun tak apa, kita ambil lagu dia. Sekali lagi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Saya sambung lagi ayat seterusnya. Ulang balik. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ini ayat dah habis, satu ayat. Jadi hari ini saya sambung lengkap yang kedua untuk selesaikan ataupun tamatkan satu ayat. Jadi wa nuridu sampai warithin. Jadi harap anda di luar sana dapat latih dan dapat mengikut bagaimana cara bila mana kita belajar taranum, cara berlagukan Al-Quran, kerana insya-Allah pada minggu hadapan saya akan terangkan kenapa perlunya kita belajar taranum. Kenapa? Apakah bagusnya? Apakah kelebihan yang satu hari nanti? Apakah keistimewaan dia? Yang mana kalau kita tahu pada hari akhirat
hari pertama saya nak share dengan anda. Hari pertama kat syurga tu macam mana? Masya Allah. Kalau awak tahu benda tu, mungkin kita kurang saya pun baru dapat tahu jugalah perkara-perkara ini. Jadi kita nak satu perkara yang mana kalau kita tengok Nabi Daud alaihissalam itu diibaratkan seluring. Dia panggil macam seluring Bila dia nyanyi, bila dia ngaji, semua binatang-binatang semua terdiam, duduk. So janganlah pula kita fikir aku nak mengaji ni semua biar orang duduk, biar orang dengar macam itu. Bukan. Kita tak boleh jadi macam Nabi Daud. Tapi kita boleh ikut macam mana kita boleh belajar cara untuk kita membaca Al-Quran. Sebenarnya kita membaca Al-Quran ni kepada keluarga kita, teman-teman kita, jemaah, masyarakat, supaya anda tersentuh hati anda dekat kepada Allah SWT. Itu dia, bukan nak buat orang aku nak baca Taranum ni supaya orang kat luar semua diam, semua termati macam terdiam, dan supaya macam mana Nabi Daud baca dia suring aja, semua binatang-binatang semua tunduk dengar aje. Bukan gitu. Okey. Jadi kita baca ni, kita belajar Al-Quran ni untuk supaya masyarakat di luar sana dengar, nak belajar, nak dengar ni macam tersentuh hatinya supaya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tujuan utama. Jadi kita belajar Taranum Al-Quran ni, kita boleh bawa, kalau kita boleh dapat baca dengan baik, kita boleh sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kita boleh baca, boleh kongsi kepada teman-teman kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ulang lagi ayat ni. Dengar baik-baik, sama-sama kita mendengar, sama-sama kita boleh baca. Yang boleh baca, silakan ikut saya baca untuk kali terakhir sebelum saya tutup program ini, majlis ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikut. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Sambung lagi. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu disebabkan dari kekurangan diri saya sendiri. Jangan lupa like and share dan send kepada semua kawan-kawan, teman-teman anda di luar sana, dan mudah-mudahan dapat manfaat buat diri kita dan juga buat anda di luar sana, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, masa yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah matikan ke belum? Masih live ke?